الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sedang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita membuka halaqah pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, maka dapat lagi kita bertemu di dalam majlis pada malam ini. InsyaAllah kita teruskan tentang pengajian berkaitan tentang himpunan nasihat-nasihat dalam satu kitab dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Maka pada malam ini saya akan membincangkan tentang tajuk yang baru berkaitan tentang akal dan hawa nafsu kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata sebahagian daripada ulama berkaitan tentang satu nasihat, iaitu memfokuskan berkaitan akal dan hawa nafsu. Dan pendekatan Al-Imam An-Nawawi mengambil nasihat ini dalam kitabnya yang berbunyi Tuba liman kana lahu aqlun amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Maka sebahagian ulama menyatakan sebagai himpunan nasihat kepada kita yang bererti, yang bermaksud, berbahagialah orang yang sanggup menjadikan akal sebagai pemimpin ataupun raja dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Maka celakalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan menjadikan akalnya sebagai tawanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kadang-kadang kita melayari kehidupan kita dengan pelbagai perkara yang kadang-kadang kita tidak sedari. Ada orang dia sedar bahawasanya dia buat satu kesalahan ataupun maksiat. Ada orang tidak sedang sidang Jumaat, dia duduk dalam lembah kehinaan, duduk lembah kejahilan, duduk di dalam lembah kefasikan. Justru itu sidang Jumaat dalam Islam ini sangat menitik beratkan tentang satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita selamat dunia dan akhirat, namanya akal. Allah Ta'ala berikan kepada kita akal. Dan menerusi akal itulah Allah Ta'ala turunkan sidang Jumaat kata-katanya, kalam-kalamnya menerusi ayat-ayat suci Al-Quran. Supaya kita ini sidang Jumaat menggunakan akal untuk berfikir. Sama ada sidang Jumaat kita ini nak mendahulukan keimanan ataupun kita ini hendak mendahulukan hawa nafsu kita. Maka kalau kita nak mendahulukan keimanan, kita akan menggunakan akal untuk berfikir. Amalan ini disukai oleh Allah. Pada zaman Nabi SAW, banyak para sahabat bila mana bertemu dengan baginda Nabi SAW, mereka akan bertanya tentang amalan. Salah satunya dalam satu hadis riwayat yang sahih, ayyul amali ahabbu ila Allah. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, apakah amalan kalau aku buat Allah Ta'ala paling suka? Sidang Jumaat. Golongan-golongan yang menjadikan akal untuk berfikir.
Maka jawab baginda Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Di antara amalan yang Allah Ta'ala paling sukai sekiranya hambanya melakukan di atas muka bumi yang sementara ini, maka sidang jemaah bila mana masuknya waktu azan, mendirikan solat. Bila masuk waktunya azan, mendirikan solat. Solat di awal waktu perkara yang Allah Ta'ala sangat-sangat hargai hambanya buat. Jadi menerusi akal tersebutlah sidang jemaah kita boleh menjadikan anggota badan kita ini, kita mendorong kepada amal kebaikan, ataupun kita membiarkan anggota badan kita ini bergerak kepada kemaksiatan ataupun hawa nafsu. Sebab itu kadang-kadang sidang jemaah, ada orang mendengar laungan azan ini seumpama masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Laungan azan, apa efek laungan azan di dalam hati abang? Oh, ini tanda masuk waktu solat, ustaz. Tapi dia tak solat, masalah. Berbeza dengan golongan yang menggunakan akal. Bila dengar Tuan Bilal ambil mikrofon sidang jemaah, tak azan lagi, baru baca zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau orang zaman dahulu dia ketuk kan, gendang ke apa, tang nak. Zaman sekarang ni tak ada dah. Orang yang menggunakan akal untuk berfikir, dia tahu ini bukan seruan hanya nak memanggil ataupun hanya nak memberitahu tentang masuknya waktu azan, akan tetapi seruan ini ingin memanggil hati-hati orang yang beriman, supaya kamu ini menjadi golongan yang Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka sidang jemaah, apa yang kita mahukan di atas dunia dan akhirat, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kerana Allah Ta'ala pemilik dunia ini, dalam satu hadis yang sabit, bila mana Allah Ta'ala mencintai, menyukai seseorang hambanya, maka Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril, dan Allah Ta'ala menyampaikan nama Fulan bin Fulan. Ini di antara proses dalam hadis tersebut. Nabi SAW menceritakan, kalau Allah Ta'ala sayang kepada hambanya, Allah Ta'ala akan beritahu malaikat Jibril. Setelah daripada itu, sidang jemaah, malaikat Jibril ini akan menyampaikan nama tersebut kepada semua malaikat-malaikat yang hidup. Maka sidang jemaah, nama tersebut telah berpanjang-panjangan sampai kepada seluruh malaikat di atas dunia dan seisinya sidang jemaah, dan mereka ini menyatakan apa? Kami pun mencintai nama tersebut, Fulan bin Fulan tersebut. Maka sidang jemaah, satu alam, semua makhluk sangat mencintai kepada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Dia kerana apa sidang jemaah? Kerana dia menggunakan akal untuk berfikir, menggunakan akal untuk menjadi sebagai pemimpin. Meskipun desakan daripada orang sekeliling suruh buat perkara yang tidak elok, dalam hati ni pun seronok nak buat perkara tersebut. Kalau ikutkan orang kata sidang jemaah, keinginannya dia pun nak buat perkara tersebut, tapi dia putuskan daripada akal yang waras, maka Allah Ta'ala sayang kepada mereka. Berbeza dengan orang yang mendahului hawa nafsu sebagai pemimpin. Sebab itu jangan pelik sidang jemaah, kalau ada orang buat maksiat, kita kata saya tak sangka abang ni buat maksiat. Sedangkan dia ni orang cerdik pandai, ustaz. Keturunan dia baik-baik semua, ustaz. Kenapa dia buat jahat? Kerana jawapannya di sini. Pada saat diuji dengan perkara tersebut, bukan dia mendahulukan akal untuk berfikir, tapi dia mendahulukan hawa nafsu sebagai raja. Yang mana hawa nafsu ini sidang jemaah fungsinya untuk memakan segala kebaikan yang kita lakukan di atas dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya hawa nafsu ini semuanya mendorong kepada perkara-perkara yang buruk.
Meskipun kalau kita tak buat dosa besar pada hari ini, ketahuilah bahawasanya hawa nafsu akan menarik hati kita supaya jangan buat baik. Kalau buat baik pun sidang jemaah, dia akan goda kita dengan kuantiti yang sedikit. Nak berzikir seperti mana Al-Imam Yusuf ibni Ahmad contohnya. Satu hari kisah Al-Imam Yusuf ibni Ahmad ini sidang jemaah, dia nak berzikir menundukkan hawa nafsu. Dia bermula dengan zikir sebanyak 100 kali. Kadang-kadang kita kata, Ustaz 100 kali tu biasa, saya buat hari-hari. Saya ada tasbih yang panjang, 100 kali tu Ustaz, biasa mainan saya boleh habiskan. Memang boleh habiskan sidang jemaah. Akan tetapi hawa nafsu itu menggodai jiwa Imam Yusuf ibni Ahmad. Bila mana sampai kepada bilangan yang ke-90, dia kata di dalam hatinya terbit satu bisikan, dah 90, lagi 10, habislah zikir ni. Pernahkah kita rasa? Pernah sidang jemaah. Dah 90 dah ni, 10 lagi habis ni dah. Komplit aku 100 kali zikir hari ni. Kata Al-Imam Yusuf ibni Ahmad, hati orang yang berzikir tidak akan timbul perasaan jemu dalam berzikirnya. Bahkan tidak akan sesekali timbul kata-kata bahawasanya zikir itu akan terhenti kepada sesuatu bilangan. Ini hati orang yang beriman. Jadi Imam Yusuf ibni Ahmad sambung, tak berhenti pada bilangan yang 100 kerana dia kata ini bisikan daripada hawa nafsunya yang ingin berhenti kepada 100. Dia sambung sidang jemaah. Sambung-sambung sampai ke bilangan yang ke-900 lebih. Datang balik bisikan hatinya. Dah banyak dah ni, nak sampai 1000. Sekejap lagi habislah zikir kita. Maka sidang jemaah, dia lawan lagi hawa nafsunya. Walaupun dalam bentuk konteks dia buat ibadah. Nah, bukan dia buat maksiat ni, dia sebut nama Allah. Akan tetapi dalam keadaan itu pun hawa nafsu dia nak tarik supaya diri kita ni, kalau boleh janganlah suka dalam ibadah. Kalau boleh jemulah duduk dalam majlis ilmu. Kalau boleh sidang jemaah jangan baca-baca surah pilihan. Kalau boleh di sidang jemaah jangan bangkit 1/3 malam. Tapi kita tak perasan. Maka sidang jemaah kisah riwayat hidup Imam Yusuf ibni Ahmad, pada hari tersebut dia sambung berzikir, tiba-tiba sampailah matanya terlelap. Bila dia bangkit tidak ada suara di dalam hati. Pada saat itulah sidang jemaah dia melihat kuantiti yang dia berzikir sehingga hatinya tidak berbicara lebih kurang 10,000 kali bilangan zikirnya. Jadi kalau kita dalam beribadah, kadang-kadang Tuan Imam baca doa yang panjang sedikit, kita pun mari rasa lamanya Tuan Imam ni baca. Kadang-kadang sidang jemaah kita duduk dalam majlis ilmu, bila ustaz ni nak habis. Kadang-kadang sidang jemaah kita duduk dalam bulan Ramadan, cari mana surau yang tarawih paling cepat habis. Kadang sidang jemaah kita duduk dalam solat, kalau boleh minta Tuan Imam tu baca Qul huwallah sahaja. Maka sidang jemaah ketahuilah, di dalam hati itu masih lagi membara berkaitan tentang hawa nafsu kita, yang kadang-kadang kita tak boleh lagi lawan perkara tersebut. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut tentang ibadah ni sidang jemaah. Ada ibadah yang Allah Ta'ala muliakan dan ada ibadah yang Allah Ta'ala celakakan. Contohnya sidang jemaah, fawailul lil musallin, golongan yang solat tapi dalam keadaan Allah Ta'ala celakakan mereka. Mungkin barangkali sidang jemaah solatnya dalam keadaan hati ini menjadikan hati sebagai hawa nafsu, menegakkan hati ini sebagai hawa nafsu, bukan solat totally kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut alladzina hum an salatihim sahun. Solat dalam keadaan yang lalai, solat dalam keadaan terpaksa, solat dalam keadaan ingin melihat orang memandangnya dengan pandangan yang mulia,
solat dalam keadaan sidang jemaah ingin berniat kepentingan diri dan sebagainya, wal'iyadu billah. Maka ini kita tak nak, dan ini yang mau kita didik, supaya sidang jemaah amal ibadah kita bawa kepada Allah satu ibadah yang berkualiti. Maka jalan yang pertama sidang jemaah, tundukkan hawa nafsu kita sebaik mungkin. Macam mana ustaz nak menundukkan hawa nafsu? Maka jalan yang sidang jemaah, perbaiki niatmu. Apa-apa yang kita buat sidang jemaah, perbaiki niat. Macam mana nak perbaiki niat? Mulakan dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang mulia. Sehingga peristiwa di dalam Gua Hira tersebut, bila mana Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama? Allah Ta'ala turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang Allah Ta'ala kata, bacalah kamu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan kamu. Ayat ini bukan sekadar kita nak memahami, oh ini di antara perjalanan ataupun sirah Nabi. Nabi bertemu dengan Malaikat Jibril, mendapat wahyu yang pertama, surah Al-Alaq. Akan tetapi intinya sidang jemaah, nak mendapatkan keberkatan setiap amalan kita, kita kena baca dengan nama Allah. Berapa banyak kali kita makan dengan menyebut nama Allah? Berapa banyak kali kita menyarung baju kita dengan menyebut nama Allah? Berapa banyak kali sidang jemaah kita sampai daripada satu-satu destinasi, kita menyebut nama Allah? Berapa banyak kali? Sebab itu dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut, la tukfirul kalam bighairi dzikrillah. Hidup ni jangan banyak cakap, kata Nabi SAW, kecuali menyebut nama Allah. Kalau saya banyak cakap, apa kesannya dalam kehidupan saya? Maka jawab baginda Nabi SAW, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Kata baginda Nabi, maka sesungguhnya orang yang bercakap banyak tanpa menyebut nama Allah, itu tandanya hatinya mulai keras. Qaswatun lil qalbi. Hati dia dah keras. Kemudian Nabi SAW menyambungkan dalam hadis yang sama, wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Maka ketahuilah sesungguhnya, kata baginda Nabi, orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Subhanallah. Kalau kita menyebut tentang jauh ni, satu musibah bala bencana yang sangat luar biasa sidang jemaah. Kita pun sidang jemaah, kalau boleh nak nama kita dekat orang, kat hati orang. Kalau boleh sidang jemaah, kita mempunyai keluarga, anak kita menyebut nama kita. Kalau boleh sidang jemaah, dia pergi ke mana-mana, dia balik, dia bawa lah satu perkara, barang ataupun buah tangan, tanda dia ingat pada kita. Tapi bila mana kita menyebut dan menyoal tentang jarak kita dengan Allah, dan kita membiarkan perbuatan-perbuatan sehingga, kata Nabi SAW, menyebabkan jarak kamu dengan Allah Ta'ala itu jauh, bagaimana nasib kita selepas ini? Wal'iyadu billah. Satu hari dalam satu halaqah baginda Nabi bersama dengan para sahabat. Pada saat itu baginda Nabi dan para sahabat ini dengar satu bunyi seumpama batu yang jatuh ke dalam tempat dasar yang sangat dalam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah duduk di kampung yang mempunyai telaga, yang telaga airnya mungkin barangkali dah jauh ke dalam, cuba baling batu, bunyinya seumpama tu. Dia jauh, bunyi lambat, tiba jatuh, kelutung. Jadi para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bunyi apakah itu? Maka jawab baginda Nabi kita, itulah bunyi
batu yang jatuh ke dalam dasar neraka, yang dicampakkan batu itu 70 tahun yang lalu. Baru pada hari tersebut jatuhnya dia ke dasar neraka. Ini nak menyebutkan tentang sidang jemaah. Ini nak menyebutkan tentang dahsyatnya api neraka Allah. Yang sepatutnya barangkali kita ni hati orang yang beriman. Hari ni kita dah tutup dah pintu nak buat jahat ni. Sepatutnya lah. Pada hari ni sidang jemaah kita dah pandai pilih kawan-kawan yang baik. Pada hari ni sidang jemaah kita dah kena fokuskan apa yang kita bekalan, yang kita nak bertemu dengan Allah. Kalau kita tahu kisahnya, dasar api neraka itu sangat dalam. Keluasan neraka itu mungkin barangkali sangat besar. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Kalau tempat yang besar Allah Ta'ala cipta, maknanya apa sidang jemaah? Maknanya ramailah penghuni di dalamnya. Takkan Allah Ta'ala cipta neraka yang besar, penghuninya sikit. Sebab itu Nabi menyebut dalam hadis yang lain, Nabi kata sidang jemaah, Fallahi, Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Nabi bersumpah, maknanya apa sidang jemaah? Nabi nak tekankan perkara ini. Fallahi mal faqra akhsha alaikum. Kata baginda Nabi, demi Allah, aku tak takut kalau kamu ni mati dalam keadaan miskin. Nabi SAW menyebut. Kadang kita ni, kalau tidak ada apa-apa harta, kita jadi masang kerisauan yang berlebih-lebihan. Tak? Kita menjadi golongan yang kadang-kadang melupai siapa yang pemberi rezeki. Kita dah kadang-kadang seumpama berwatakan seumpama kita ni tak mempunyai Tuhan sebenarnya. Allahu Akbar. Sedangkan kita ada Allah. Burung menjadi satu haiwan yang sabit dalam hadis Nabi, kalau kamu nak bertawakal, tengok burung. Nabi beri nasihat pada para sahabat. Yang mana dia keluar pada waktu pagi dengan perutnya yang kosong. Perutnya yang tidak diisi dengan apa-apa makanan. Tapi itulah konsep tawakal bila mana mereka itu berusaha mencari sidang jemaah dan Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi burung tersebut, balik dalam kekenyangan. Jangan risau kerana Allah Ta'ala Maha Pemberi. Sebab itu Nabi kata, aku tidak takut sekiranya kamu mati dalam keadaan miskin. Walakin akhsha an tubsita dunya alaikum. Yang aku takut kepada kamu apabila dihamparkan dunia kepada kamu. Ini Nabi sebut. Dan kamu berlumba-lumba untuk mendapatnya seperti mana orang-orang yang terdahulu. Kata Nabi, ini yang paling Nabi risau kepada umatnya. Apabila dibentangkan dunia kepada kamu, kamu jadi seperti mana orang-orang yang terdahulu. Orang terdahulu ni apa sidang jemaah? Orang yang payah nak dakwah dia tentang Allah. Nampak? Sedangkan diutuskan kepada mereka itu seorang Rasul. Allahu Akbar. Satu, orang kata sidang jemaah, special gift yang Allah Ta'ala beri pada dia. Dia hidup dalam keadaan bersama Rasul. Dah tengok mukjizat. Dah tengok kehebatannya. Pernah bersalam dengannya. Kita kalau hari ini diberi pilihan nak berjumpa dan hidup dengan para Rasul. Nah, sebab kita nak tumpang kealimannya, kehebatannya, auranya. Tapi orang terdahulu dapat Rasul tapi tak kenal Allah. Kenapa? Dibentangkan dengan dunia. Ini masalah dia. Maka dalam hadis yang lain juga Ustaz nak sabitkan, nak kaitkan di sini. Kata baginda Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya
pandangan dunia ini di sisi Allah Ta'ala sangat tidak ada mempunyai apa-apa kelebihan. Kadang kita sanjung dunia ini melampau sehingga kita lupa nak sanjung Allah. Ketahuilah bahawasanya kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatan." Sekiranya dunia ini dipandang berharga di sisi Allah walaupun dengan sebesar sayap nyamuk. Kalau dipandang mulia di sisi Allah walaupun sebesar sayap nyamuk, nescaya kata baginda Nabi, "Ma saqa kafiran minha syarbatal ma'in." Nescaya Allah Ta'ala tidak akan izinkan walaupun seteguk air daripada dunia jatuh kepada mulut orang kafir. Kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah. Macam gitulah sidang jemaah. Kalau tuan-tuan dan puan mempunyai harta yang tuan-tuan dan puan sayang, kereta contohnya, telefon beli sampai RM4,000 contohnya, senang ke nak beri orang pinjam? Ustaz, saya beli dengan titik peluh saya ni Ustaz. Saya sayang harta saya ni Ustaz. Kadang ada setengah orang, anak nak pinjam kereta dia pun tak boleh. Belakang tu dah gelap. Mana betul lah tu. Suami saya kat depan tu buat Ustaz. Contohnya lah. Bukan di sini. Nak cerita apa sidang jemaah? Nak cerita itu bernilai di sisi kita. Tapi Allah Ta'ala berikan kekayaan dunia ni kepada orang kafir. Kamu nak kaya, ambil. Kamu nak masyhur, silakan. Kamu nak berfoya-foya, enjoy, buatlah. Sebab tempat ini tak ada nilai di sisi Allah. Tetapi Allah Ta'ala memandang kepada jiwa-jiwa yang menegakkan keimanan menerusi akal fikirannya. Nabi tak suka kalau aku buat benda ni. Orang tu Allah Ta'ala suka. Sebab dia bukan menegakkan hawa nafsu. Dia menegakkan akal untuk menjadi sebagai pemimpin supaya dia tidak tenggelam dengan dunia yang sementara. Satu kisah, seorang hamba yang Allah Ta'ala kenakan panahan petir. Kadang kita dengar panahan petir ni takut. Ribut-ribut kuat sidang jemaah, kita akan panggil anak kita masuk ke rumah. Petir menyambar kat luar tu. Jadi kisah panahan petir ni pada asas sejarahnya sidang jemaah terkena kepada seorang yang bernama Irbad ibni Rabi'ah. Irbad ibni Rabi'ah. Dan kisah ini terkena sebab apa? Kerana dia menyindir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertemu dengan Irbad ibni Rabi'ah, maka ditahan oleh Irbad. Wahai orang-orang muslimin, ditanya, Tuhan kamu diperbuat daripada apa? Dia bertanya. Sedangkan Tuhan kami diperbuat daripada emas dan tembaga. Kan masa tu ada berhala-berhala, patung yang diukir sidang jemaah daripada emas. Jadi dia bangga. Sehingga dia menyindir. Tuhan kamu diperbuat daripada apa? Dengar oleh para sahabat, terus balik berjumpa dengan baginda Nabi dan mengadu kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, kami bertemu dengan Irbad. Dia bercakap sedemikian. Nabi kata, kali kedua kamu bertemu dengan dia, sampaikan tentang Islam. Hikmahnya Nabi. Jumpa kali kedua, cerita balik dia tentang Islam. Jumpa kali kedua, sidang jemaah ceritakan tentang Islam. Sama jawapan dia, Tuhan kamu diperbuat daripada apa? Yang perlu aku sanjung dan sebagainya. Cerita balik kepada Nabi. Nabi kata tak apa, kali ketiga kamu berjumpa dengan dia, ceritakan lagi tentang Islam. Masuk kali ketiga sidang jemaah. Pada waktu tersebut tidak sempat untuk mengkhabarkan tentang Islam. Maka di atas kepada Irbad itu ada satu kumpulan gugusan
awan berbentuk gelap. Jadi Irbad menyangka hujan akan turun pada waktu ketika itu. Namun tersebut sidang jemaah malangnya bukan sekadar hujan yang lebat turun, bahkan panahan petir telah menyambar jasad Irbad ibni Rabi'ah, yang mana para sahabat menyaksikan peristiwa tersebut terus menggigil takut kepada Allah dan mengkhabarkan kepada baginda Nabi. Dan Nabi SAW menyebut, aku baru dapat firman daripada malaikat Jibril berkaitan tentang ayat wa yursilus sawa'iq. Ayat menceritakan tentang kami utuskan panahan petir. Wa hum yujadiluna fillah, kepada orang-orang yang ingin berdebat kepada kami. Allah Ta'ala sebut. Itu balasan cash di atas dunia. Intinya di sini sidang jemaah, dalam topik kita menegakkan akal ataupun menegakkan hawa nafsu, sekiranya dibuka peluang kepada kita atas seruan kebaikan. Kadang-kadang adik-beradik kita, kadang-kadang isteri kita, kadang-kadang suami kita, kadang-kadang kawan pejabat kita, yang menyeru tentang kebaikan, yang menyeru tentang ibadah, yang menyeru tentang taubat. Jangan pulangkan seruan tersebut dengan kata-kata sombong. Kau yang nak nasihat aku ni, kat pejabat ni, kau pangkat apa? Ada juga. Dia tengok pangkat rupanya sidang jemaah nak bagi nasihat kat orang. Kadang anak kita tegur, bah, kalau cuci kereta kat luar tu pakailah seluar panjang. Ni aurat ni bah, orang nampak. Alah kau baru 12 tahun dah nak nasihat aku. Kau punya makan pun aku beri. Ada juga. Kisah lebih kurang Irbad. Cumanya Allah Ta'ala sayang pada kita. Jadi sidang jemaah, ada dengar seruan tentang kebaikan. Yang pertama sidang jemaah, terima dahulu. Walaupun pahit, ya? Terima dahulu. Kemudian jadikan akal untuk kita berfikir di mana reaksi kita tentang seruan tersebut. Hari ini aku datang ke surau dengan majlis ilmu menceritakan tentang hawa nafsu. Fikir balik, memang banyak sebelum ni ustaz, saya ni lebihkan hawa nafsu je daripada akal fikiran saya. Maka sidang jemaah, ubahlah kehidupan kita sebelum kita menjadi seperti mana Irbad. Seterusnya sidang jemaah, jalan untuk menundukkan hawa nafsu selain daripada perbetulkan niat kita, yang kedua, kita kena menimba ilmu sehingga akhir hayat kita. Timbalah ilmu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man kana talabil ilmi kanati jannatu fi talabihi. Siapa yang menimba ilmu, sebenarnya dia sedang mencari syurga dalam pencariannya. Orang yang seronok hatinya nak tahu sesuatu mutiara ilmu, sebenarnya dia sedang mencari jalan untuk menuju ke syurga. Dalam masa yang sama kata Sayyidina Abu Bakar, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Dan barang siapa yang mencari maksiat untuk dilakukan setiap hari, maka ketahuilah dia sedang menuju ke dalam neraka dalam pencariannya. Nak buat dosa ni bukan mudah, bukan susah apa sidang jemaah. Senang. Setiap anggota badan kita ini, semua laluan yang kita boleh buat dosa. Senang sangat. Tapi ingat, setiap anggota badan inilah yang akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di atas dunia. Sehingga disebutkan dalam satu firman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Kulit kita ini akan menjadi saksi, yang menyebut, kenapa kamu wahai kulit menjadi saksi apa yang kami lakukan. Kulit pun menjadi saksi. Maka sidang jemaah berhati-hatilah. Kalau kita tak belajar, mungkin kita tak tahu.
Tapi kalau kita dah tahu hari ni, apa reaksi kita, jadikan akal untuk menimbang apa yang perlu aku buat, apa yang perlu aku tinggal. Dan yang terakhir pada hari ini sidang jemaah, tunduklah hawa nafsu kita dan tegakkanlah akal untuk kita berfikir dengan cara mendekati orang-orang soleh dan memperbanyakkan doa. Ya, kita baru dalam satu vibe Maulidur Rasul tak habis lagi. Maka sidang jemaah, Maulidur Rasul itu bukan sekadar kita menyambut kelahiran baginda Nabi, tapi kita nak kehidupan kita seperti mana kehidupan Nabi SAW. Sejak lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi, kita nak ada momen-momen seperti mana dalam sejarah kehidupan Nabi berlaku dalam kehidupan kita. Jadi tidak mustahil sidang jemaah, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Mintalah menerusi kita hidup dengan orang-orang yang baik dan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Di antara doanya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hikmah. Hikmah ni apa? Pengajaran. Wa alhiqni bis salihin. Dan dekatkanlah kami dengan golongan-golongan orang yang soleh. Maka sidang jemaah, doa ini adalah pertalian perhubungan kita secara langsung dengan Allah. Ya, jangan sekali kita menganggapkan Allah Ta'ala tak pernah dengar. Jangan sesekali kita menganggapkan bahawasanya Allah Ta'ala itu jauh. Ada seorang hamba Allah Ta'ala yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, di manakah Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala itu jauh, aku nak tinggikan suara aku dalam berdoa. Maka jawab baginda Nabi bila mana turunnya satu firman, wa qala inni qarib fa inni qarib. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, beritahu kepada hamba tersebut, aku sangat hampir dengan dia. Hampir yang macam mana sidang jemaah? Min hablil warid. Hampirnya lagi rapat daripada urat lehermu. Allah Ta'ala Maha dekat dengan kita. Jadi cukuplah setakat itu perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat, kurniaan daripada Allah. Mungkin barangkali Ustaz akan ulang sekali lagi sidang jemaah, nak menundukkan hawa nafsu, perbaikilah niat kita, ikhlaskanlah beribadah kepada Allah. Kalau timbul lagi perasaan-perasaan bosan ataupun jemu dalam beribadah, itu di antara permainan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Yang kedua sidang jemaah, pelajarilah ilmu dengan mendalam. Kalau boleh sidang jemaah, memperbaikilah amal ibadah kita dengan kita mendalami ilmu dengan cara yang betul. Dan yang ketiga sidang jemaah, duduklah berdampinglah dengan orang-orang yang soleh dan sentiasalah panjatkan doa kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.